Alright, okey, murid-murid sekalian, baiklah sekarang saya akan membincangkan beberapa soalan yang saya lihat daripada analisis apa yang awak dah jawab. Soalan-soalan yang saya pilih ni adalah soalan-soalan bilangan yang betulnya kurang daripada 10. Maksudnya kurang daripada 10 orang yang betul soalan-soalan yang akan saya bincangkan ni. Okay, so untuk yang pertama, okay, awak pun ada soalan dekat tangan awak boleh tengok. Yang pertamanya adalah soalan nombor 6. Okay, yang ni pun ramai yang salah. Okay, berapa orang, which is bawah daripada 10 sahaja yang betul. Alright, halaju sebuah kereta bertambah daripada 5 meter per saat kepada 17 meter per saat dalam masa 8 saat. Jadi berapakah jarak yang dilalui dalam 8 saat? Okay, jadi awak pun saya letak sini sebab awak ada soalan dekat tangan, so awak boleh nampakkan jelas kat tangan awak. Alright, so untuk tajuk ini, dia adalah sebenarnya bab 2 daya dan gerakan, iaitu persamaan gerakan linear. Okay. Mungkin saya punya latihan ni tak bagi persamaan gerakan linear punya formula, tapi awak ada buku jadi awak boleh tengok kat situ. Alright, so awak pun tahu yang persamaan gerakan linear ada beberapa formula, yang V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 plus 2AF, S sama dengan UT plus half AT square, semua-semua tu. Alright, so nak tahu guna formula yang mana, kita tengok apa yang dia bagi. Okay, so yang pertama yang dia bagi adalah kereta itu bertambah dari 5 meter per saat kepada 17 meter per saat. So maksudnya dia ada U dan dia ada V. U dia adalah 5 meter per saat. Okay, V dia 17 meter per saat. Okay, lepas tu apa lagi maklumat dia bagi? Dia tanya kat awak berapakah jarak kalau kereta itu bergerak 8 saat. So T sama dengan 8 saat. So soalan dia tanya S, which is sesaran. Alright, so untuk menyelesaikan soalan ini, maka awak tengoklah dia punya formula yang ada. Okay, so ada beberapa formula, V kuasa 2 plus U kuasa 2 plus 2AS. Macam-macam lagi lah. So, daripada formula-formula itu, awak pilih formula yang bertepatan dengan soalan ini, iaitu formula dia adalah S sama dengan setengah U plus V darab T. Kita pakai yang ini. Okay, so kenapa kita pakai yang ini? Sebab formula-formula lain ada A. Okay, sedangkan A tidak diberi. Jadi kita tak boleh guna formula yang ada A. So ini adalah formula yang tak ada A. Alright, so kita selesaikanlah, masuk sajalah dalam formula ni. Okay, S sama dengan setengah. Okay, U berapa? U 5. Okay, V berapa? V 17. T berapa? T 8. Ini potong, tinggal 4. So, awak dapat 17 campur 5 berapa? 22 darab dengan 4. So, dapat berapa? 88 meter. Alright. So, inilah jawapan dia. So, kalau kita tengok daripada pilihan jawapan yang ada pada kertas awak, so, jawapan dia adalah C. Okey, soalan seterusnya yang saya pilih adalah soalan selepas nombor 6, iaitu soalan nombor 7. Alright, so saya dapatkan sini sikit. Okey, so suatu jasad bergerak dari pecutan pegun dengan pecutan seragam antara graf berikut, yang manakah graf sesaran masa bagi jasad itu. Okey, so saya keluarkan maklumat daripada buku ni, daripada kertas soalan ni. Okey, yang pertama maklumat yang dia bagi apa? Bergerak dari pegun. Okey, maklumat kedua yang dia bagi, dia kata apa? Dia bergerak dengan pecutan seragam. Okey. Alright. Okay. So, awak ni sekarang sedang menganalisis kedua-dua jenis pergerakan ini, yang manakah antara graf yang dia bagi dalam gambar raja itu adalah jawapan kepada pergerakan ini. Okay. So, pertama sekali awak kena faham, semua yang dia bagi adalah graf sesaran masa, sesaran masa, sesaran masa dan sesaran masa. Kita pun dah belajar yang mana kecerunan, saya pakai marker color lain Okey, yang mana kecerunan bagi graf sesaran masa adalah hal laju. Very good. So, kecerunan M adalah hal laju. Hal laju bukan pecutan. Okay. So, di sini dia punya susah sikitnya soalan ni. Okey, kalau dia kata hal laju seragam, awak boleh buat dengan senang. Okey, tapi dia kata pecutan seragam, tetapi graf yang dia suruh buat adalah graf sesaran masa, yang mana dia punya kecerunan dia adalah hal laju. Okey, kita selesaikan satu-satu. Kita selesai yang pertama dulu.
Okey, yang pertama yang kita kena selesaikan adalah kita selesaikan ini dulu. Dia kata bergerak dari pegun. Kalau bergerak dari pegun, maksudnya ketika T sama dengan kosong, okey, ketika T sama dengan kosong, awak punya graf pun mesti bermula daripada kosong. Okey, so yang pertama, dia bermula daripada kosong. Good. Yang B pun mula daripada kosong. Good. Yang C pun mula daripada kosong. Good. Yang D pun mula daripada kosong. So, done. So, yang fakta pertama tu sangat tidak membantu. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang kedua. A adalah seragam. Pecutan seragam. Okey. Macam mana kita nak faham gambar rajah ini nak kaitkan dengan pecutan seragam? Okey, kelas. Dalam gambar rajah ini diberi kepada awak yang kecerunan dia adalah halaju. Okay, so kat sini kita nampak kecerunan. Ada kecerunan tak? Ada. So, maksudnya ada halaju tak? Ada. Okay, so kalau kita titikkan banyak titik kat sini. Okay, saya pun dah ajar sebenarnya kat awak. Kalau graf tu adalah garis lurus. Okay, kalau graf garis lurus, maksudnya apa? Maksudnya seragam. Itu maksud garis lurus. Okay. Tapi dalam kes ini, bukan maksudnya A seragam. Kita kena tengok. Graf garis, kalau dia lurus, seragam. Apa yang seragam? Kecerunan dia. Okey, kecerunan dia apa? Halaju. Jadi bermakna untuk graf yang pertama ni, halaju dia adalah seragam. Sebab apa? Sebab dia garis lurus. Okey, so kalau dia garis lurus dan halajunya seragam, awak kena kaitkan balik. Sekiranya halaju seragam, sorry, tak nampak marker. Okay. Sekiranya halaju seragam, pecutan seragam ke? Tidak. Kalau halaju seragam, pecutan sifar. Okay. So, ini bermakna untuk graf yang pertama ni, A sama dengan kosong. So, ini bukan jawapan dia. Okay. Alright. Ada lagi tak graf garis lurus ni? Ni. Graf garis lurus membawa maksud halaju seragam. Halaju seragam maksudnya pecutan sifar. Ada lagi tak graf garis lurus? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, tak ada. Alright. So, finish pemahaman kita tentang garis lurus membawa maksud seragam. Okey. So, kalau garis lurus membawa maksud halaju seragam, so kalau tak lurus, contohnya macam ni. Okey. Mana boleh melengkung macam tu kan? Okey. So, contohnya macam ni. Yang mana kalau saya suruh awak kira kecerunan kat titik ni, awak kira kecerunan kat titik ni, kira kecerunan kat titik ni, awak akan dapati kecerunan dekat setiap titik ni adalah berbeza. Jadi ini bermakna halaju kat sini lain, ni V1, halaju kat sini lain, kita cakap V2, halaju kat sini pun lain, kita cakap sebagai V3. Jadi kecerunan dekat ketiga titik ini adalah berbeza. Tetapi awak tahu satu benda, yang mana kecerunan dekat ketiga-tiga titik ini semakin lama semakin meningkat ke semakin menurun? Maksudnya, graf awak ni makin cerun ke makin landai? Tengok pun kita tahu yang graf kita ni makin lama makin cerun, makin cerun, makin cerun. Jadi ini bermakna kecerunan dia semakin tinggi. Dan kalau kecerunan tinggi, maka kalau kecerunan tinggi, halaju pun meningkat. Okay. So, halaju dia akan meningkat. So, di sini graf B kita nampak halaju dia meningkat. Graf C kita nampak halaju dia meningkat. Tetapi graf D, halaju dia berkurang. Okay. So, yang D ni kita nak buang, boleh buang siap-siap. Sebab kat sini dia kata pecutan seragam. Sedangkan yang D ni, kecerunan dia makin kurang. Jadi maksudnya halaju berkurang. Kalau halaju berkurang, pecutan ke nyah pecutan. Yes, kalau halaju berkurang, benda tu adalah nyah pecutan. So, kalau nyah pecutan, dia tak memenuhi fakta yang kedua. So, D pun salah. So, sekarang kaitan dia di antara B dengan C sahaja. Okay. So, sekarang masih lagi guna pemahaman yang ni. Okay. Kita kaitkan B dengan C. Beza dia kat mana? Beza dia kat sini. Okay. Satu, dia melengkung tapi dia naik terus. Satu lagi dia landai, lepas tu baru dia naik. Okay. So, kita kena kaitkan dengan kecerunan graf dengan perkataan seragam. Apa maksud seragam? Seragam maksudnya pecutan itu naik sama. Okay. So, awak pun dah belajar pecutan is halaju awal. Okay, macam mana lagi saya nak tulis ni? Okay. Pecutan is, macam ni lah. Sorry Okay, saya padam sini. Okay. Alright. Pecutan is halaju awal tolak halaju akhir. Halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa. Alright. So, sekiranya kita kata pecutan dia seragam, maksudnya pecutan daripada titik ini ke titik ini
A, titik ini ke titik ini, A, pecutan dekat sini, mestilah sama. Itu maksud seragam. So, kalau awak boleh tengok dua graf ni, tengok betul-betul dekat sini, tengok betul-betul dekat sini. Yang manakah meningkat secara seragam? Okey, so kalau awak perasan, graf C, dia meningkat secara mendadak. Bentuk graf dia tidak menunjukkan yang pecutan dia seragam. Kalau pecutan seragam, dia akan naik dengan, kita nampak curve-nya dengan cantik. Maksudnya pecutannya seragam. Sini sama, sini sama, sini sama, sini sama, sini sama. Makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Tapi naik sini ke sini, dia memecut sama sini ke sini. Jadi makin pecut, makin pecut, makin pecut, makin pecut, makin pecut. Sedangkan dekat sini, awak boleh nampak yang daripada titik mula sampai ke titik sini, kecerunan dia lagi tinggi tau, as compared to yang lain ni. Jadi dia punya pecutan dia tidak naik secara seragam. Dia mula-mula memecut dengan tinggi, lepas tu dia baru naik dengan seragam. Okey, so daripada penjelasan saya ini, jelaslah jawapan dia adalah B. Okey, soalan seterusnya yang kita nak tengok dan bincang sama-sama adalah soalan nombor 9. Okey, ni pun ramai yang salah. Okey, soalan ni sangat pemahaman. Okey, antara objek-objek berikut, yang manakah dikenakan suatu daya bersih? Maksudnya, yang manakah ada daya bersih? Okay. Adakah objek yang bergerak dengan halaju mala dalam satu bulatan? Okey, objek yang bergerak dengan halaju seragam, objek yang tergantung dari hujung bawah satu tali mencancang, apa itu? Okey, dan yang last sekali, objek yang pegun. Okey, sebelum kita jawab soalan ini, saya nak terangkan pasal daya bersih dulu. Okey, alright. So, saya rasa saya dah pernah tunjuk kat awak tentang tug of war. Okey, iaitu tarik tali. Tak payahlah, kita tak fikir pasal tarik tali. So, just imagine kita ada satu kotak. Okey, bayangkan kotak ini dikenakan dengan daya 5 Newton. Okey, awak push, awak tolak kotak ini dengan menggunakan daya dekat tangan awak sebanyak 5 Newton. Lepas tu ada pula budak lain daripada depan, okey, dia cuba lawan awak punya daya sebanyak 1 Newton contohnya. Okey, so soalan tu akan tanya, berapakah daya bersih? Alright, so macam mana kita nak buat? Okey, dia macam tarik tali lah. Yang mana yang kuat, yang itulah yang akan menang kan? Yang itulah akan tarik kan? Okey, so dalam kes tolak macam ni. Alright, so 5 tolak 1. So berapa daya bersih? So 5 tolak 1 sama dengan 4 Newton. Okey, cuma bila kita cakap pasal daya ni ada arah dia. Okay, so 5 push ke sini, 1 push ke sini. So objek ini akan bergerak dengan daya 4 Newton arah mana? Very good. Okay, so objek ini akan bergerak sebanyak 4 Newton pada arah ke kanan. Mana awak tahu? Sebab 5 Newton lawan dengan 1 Newton mestilah berenang dekat 4 Newton. So inilah maksud daya bersih. Alright, maksudnya dalam bahasa ataupun ayat biasanya, daya bersih ni adalah satu daya yang bersih, yang terhasil daripada beberapa daya lain yang bertindak. Dalam kes ni ada satu daya, dua daya. Dua daya ini bertindak sesama sendiri menghasilkan satu daya bersih. So, dah faham daya bersih? Sekarang kita tengok awak punya pilihan jawapan yang diberi kepada awak. Pilihan jawapan yang pertama. Dia kata dekat awak apa? Pilihan jawapan yang pertama. Objek yang bergerak dengan laju mala dalam satu bulatan. Objek yang bergerak dengan laju mala dalam satu bulatan. Bayangkan awak ada satu bulatan. Lepas tu bayangkan ada satu titik. Objek kita anggap macam bola lah. Awak ambil bola, ikat kat tangan. Lepas tu awak pun swing benda tu. Alright, so dia bergerak dengan hal laju yang mala V. Alright, dalam satu bulatan. So ada ataupun tidak daya bersih. So kalau macam saya cakap tadi, daya bersih adalah daya yang kata terwujud daripada gabungan ataupun terhasil daripada daya-daya yang bertindak ke atasnya. Objek ini bergerak, objek ini bergerak, for example, dia bergerak ke sini. So, apakah daya yang bertindak ke atas dia? First, mestilah yang menggerakkan dia. So, kalau dia adalah roket, mungkin enjin lah yang menggerakkan dia. Ataupun kalau dia bola ke apa, orang baling. Mula-mula tu. Kemudian, daya memusat ke dalam. So, ini daya yang pertama, ini daya yang kedua. So, ada atau tidak daya bersih? Ada. Daya bersih bagi pilihan jawapan yang pertama adalah straight ke depan.
So, ini adalah daya bersih. Dan inilah jawapan dia sebenarnya A. Okay, saya terangkan ke awak kenapa yang lain itu bukan pilihan jawapan dia. Okay, contohnya, kita tengok yang kedua. Objek yang bergerak dengan halaju seragam. Objek yang bergerak dengan halaju seragam. Okey, awak ada satu troli. Okey, dia bergerak dengan V seragam. Okey, anak panah dia gerakkan dia katakan sebelah sana. So, maksudnya mungkin ada orang tolak. Okey, so awak tangan dia tak sampai. Okey. So, dia tolak. So, tangan dia macam itu. Okey, so dia tolak dengan halaju seragam. So, daya yang dikenakan ke atas dia adalah daya sini. Alright. Dan ada daya lain tak? Okey, daya yang kedua adalah daya sini. Daya apa ni? Ini adalah daya geseran. Okey. So, kalau budak ni tolak 10 Newton, maka dia memerlukan 10 Newton kerana dia nak mengatasi daya geseran yang ada dekat sini. So, ada tak daya bersih di antara mereka? Tak ada. Sebab budak kenakan 10 Newton kerana dia nak mengatasi geseran sebanyak 10 Newton. Okay. Tapi, kalau budak ni bahagi 20 Newton, boleh tak bergerak? Of course lah boleh sebab dia lebih besar daripada 10 Newton. Tetapi, dia tak memenuhi syarat ini, halaju seragam. Kalau budak ni tolak 20 Newton, mengatasi 10 Newton, troli awak akan pergi dengan laju. So, dia bukan bergerak dengan halaju seragam. Kalau bergerak dengan halaju seragam, maksudnya daya yang budak ni kenakan sama dengan daya geseran. Maka dalam kes ini, ada tak daya bersih? Daya bersih tiada. Alright. Okey, seterusnya pilihan jawapan yang ketiga. Okey, cuba tengok pilihan jawapan yang ketiga. Alright, pilihan jawapan yang ketiga. Okey, objek yang tergantung dari hujung bawah satu tali mencancang. Oh, senang je. Okey. Awak ada objek yang tergantung, senang kita letak frame. Okey, awak tarik tali, okey, ikat kat sini. Alright, so dia kata ada tak daya bersih untuk tali ini? Very simple. First, apakah daya yang bertindak ke atas frame ni? Yang pertama, daya ke bawah. Daya bawah, daya apa? Daya graviti. Alright, so ada tak daya yang kedua? Yes, ada. Oh, dia tak cakap. Okay, so daya yang kedua adalah daya tali yang tarik ke atas ni. Satu tarik sini, satu tarik sini. Dan frame ni bergerak tak? Tak, dia statik kat situ. So, kalau dia statik kat situ, maksudnya dia tak ada halaju, dia tak ada pecutan. Ada tak daya bersih? Daya bersih sama dengan kosong. Okay. Dan yang ketiga ni paling senang sepatutnya awak tak jawab langsung. Objek yang pegul. Awak ada satu bola. Okay, bola tu tak bergerak, duduk je dekat situ. So, ada daya yang bertindak ke atas dia? Tak ada. So, kalau tak ada daya yang bertindak ke atas dia, macam mana kita nak cakap dia ada daya bersih? So, jawapan dia adalah A. Okey, soalan seterusnya adalah soalan nombor 18. Okey, so soalan nombor 18, ini tajuk haba. Okey, panjang turus merkuri dalam suatu termometer adalah 1.5 cm. Suhu dia kosong. Lepas tu, bila suhu dia naik 30, panjang dia jadi 3.9. Jadi, berapakah panjang merkuri itu kalau suhu dia adalah 100? Okey, nak faham yang ni, kita kena lukis. So, saya ulang balik. Saya rasa lah gambar rajah ni lebih mudah. Okey. Bila suhu 0 darjah Celsius, merkuri yang ada dekat dalam termometer ni akan naik setinggi 1.5. Okey. Bila suhu makin naik, dia jadi 30. Dia naik. So, panjang dia jadi 3.9. Okey. So, soalan ni kata, kalaulah suhu ni naik sampai 100, jadi berapakah panjang bawah ni? Alright. So, saya rasa ramai yang tersilap because dia lupa 1.5, 3.9. Dia tak tahu nak buat apa sebab dia bagi dua benda. Okay, sedangkan saya ajar darab silang je kan. Okay, very simple. First, daripada 0 nak pergi ke 30, berapakah jarak yang diambil? Okay, so, senang sahaja. Okay, sebab kita ukur daripada 0. Kita bukan ukur daripada sini. Alright. So, ketika suhu awak 30 darjah Celsius, panjang dia adalah bukan 3.9. 3.9 tolak 1.5. 3.9 tolak 1.5. Awak dapat 2.4. Ni, jarak kat sini. Okey, awak dapat 2.4. Okey, alright. So, ketika 30 darjah Celsius, panjang dia adalah 2.4 cm. So, ketika 100 darjah Celsius, panjang dia berapa? Macam mana nak selesaikan? Darab silang.
Okey. So, awak akan dapat, nanti awak buatlah, awak tekan kalkulator gedebuk-gedebak. Okey, awak tekan. Saya pun tengah tekan kalkulator kat belakang ni. Okey, bila awak tekan saja, awak akan dapat tanda soal ni. Okey, sama dengan berapa? Sama dengan 8 cm. Okey, tapi remember, kan kita ambil 30 darjah Celsius tu daripada kosong. Okay, so cuba tarik sini tarik sini sampai sini. Okay. So 30 daripada kosong, kita ambil 2.4. So ketika 30 darjah Celsius 2.4. So ketika 100 darjah Celsius, panjangnya bukan sampai sini, sampai sini. So 8 cm adalah daripada sini pergi ke sini. Tetapi soalan tu tanya, berapakah panjang daripada sini sampai ke hujung sini? So apa perlu kita buat dengan 8 cm? Tambah 1.5. Tambah 1.5 cm. So, jawapan dia adalah 9.5 cm. Very good. Okey, sebenarnya tak habis dekat situ saja. Sebenarnya saya ada lagi 2 soalan, iaitu soalan nombor 14, okey, dan soalan nombor 22. Okay. Yang ni pun ramai yang salah, tapi saya tak memilih untuk buat video atas whiteboard ni sebab whiteboard ni kecil dan jalan kerja untuk kedua-dua ni adalah panjang. Nanti kan saya padam jadi messy kat sini, awak pun tak faham. So saya hasilkan slide, okey, gambar untuk penyelesaian nombor 14 dan nombor 22. Awak check out gambar tu dan tengok macam mana, faham kan? Ada apa-apa? Tanya balik. Alright, thank you.